Salam sejahtera, anda sedang menonton pembentangan video pendek dari kumpulan 6 bagi subjek YFP 407, apresiasi dan kritikan skrin. Salam sejahtera, kami dari kumpulan 6. Kumpulan ini terdiri daripada Na Ziwei, iaitu saya, Tigam Barishini, Shanglisha Kunasekaran, Muhammad Azrin dan juga Ahmad Fadli. Oleh sebab pandemik wabak COVID-19, ahli kumpulan kami tidak dapat berjumpa dalam kampus universiti. Justeru, kami menyiapkan video masing-masing di serata Malaysia. Kelima-lima cerita dan video pendek disiapkan oleh semua ahli kumpulan. Setiap ahli kumpulan merupakan penulis skrip, videografer dan penyunting bagi video masing-masing. Bukan itu sahaja, terdapat juga ahli yang melakon dalam video. Konsep keseluruhan adalah cadangan dan idea dari ahli kumpulan Tigam Barishini. Ahli Na Ziwei telah menghabiskan penyuntingan akhir dan menyiapkan video pembentangan bagi kumpulan 6 atas bantuan Muhammad Azrin. Ahli kumpulan Shanglisha dan Ahmad Fadli juga menyumbang dalam menyempurnakan penulisan sarikata video pendek. Selamat sejahtera, kami daripada kumpulan 6 akan membentangkan filem kami yang bertemakan gender inequality, di mana filem kami yang bergenre hyperlink cinema yang akan menggunakan tema plot dan situasi dan naratif berbeza mengikut keluarga dari latar belakang yang berbeza untuk menunjukkan tema filem ini. Gender inequality adalah proses sosial di mana lelaki dan wanita tidak diperlakukan sama rata yang timbul dari perbezaan biologi, psikologi atau norma budaya. Struktur naratif video pendek ini dianalisis untuk mengetahui bagaimana ketidakadilan gender dipersembahkan melalui jalan ceritanya untuk memberi impak dan kesedaran kepada penonton. Kumpulan video 6 mengandungi 5 kisah keluarga yang berbeza dan pelbagai bangsa. Cerita pertama bermula dengan gambar keluarga Cina dengan anak lelaki yang merupakan seorang siswaza. Seorang ibu berbangsa Cina berbual di telefon sambil menyatakan bahawa ia tidak berguna bagi golongan wanita untuk melanjutkan pelajaran kerana dia percayai bahawa setelah seorang wanita berkahwin, dia harus menjaga anak-anak dan hal rumah tangga. Perbualan ini berlaku di bilik belajar anaknya walaupun anak perempuannya berada di sana dan belajar. Dia tidak menghormati anak perempuannya dengan berbual dengan sungguh kuat dan dia juga berbicara dengan cara yang tidak menggalakkan kepadanya. Pada akhirnya, ibunya membuang buku-bukunya dan gadis Cina itu kecewa dengan tindakan ibunya. Kisah seterusnya menunjukkan Alung berbual dengan adik perempuannya kerana dia mengadu bahawa ayah mereka tidak membenarkannya mengambil lesen memandu. Memandangkan dia berusia 18 tahun, walaupun abangnya mengambilnya pada usia yang sama. Alung berkata bahawa dia mengambil lesen atas kehendak ayah dan berkata bahawa adiknya seorang perempuan yang lemah bagi mengukuhkan stereotip bahawa wanita tidak boleh memandu pada usia yang muda. Itu sebabnya ayah mereka tidak membenarkan adik ambil lesen kerana mereka tidak yakin yang adiknya boleh melakukannya. Dia melakukan itu kerana dia ingin melindunginya kerana perempuan dilihat lemah sedikit. Jadi, ia lebih baik untuk jangan ambil lesen kereta kerana ia berbahaya. Kisah berikut menunjukkan seorang abang mengawal adiknya kerana dalam beberapa keluarga Melayu, wanita perlu mengikuti kata lelaki dan tidak boleh membuat pilihan hidup. Dalam cerita tersebut, si abang menjerit kepada adiknya kerana menjalin hubungan dengan seorang lelaki yang kurang upaya dan miskin, walaupun dia baik. Abang menyatakan bahawa dia mahu adiknya mengawini rakannya yang kaya. Ini kerana dia berasa bahawa ketika seorang wanita menikah dengan orang yang cacat dan miskin, dia harus mengambil peranan untuk memimpin keluarga dan bukannya suaminya.
Oleh itu, wanita dilihat tidak mampu menjadi pencari nafkah utama keluarga. Dalam kisah selanjutnya, Kavita dilihat memakai pakaian seksi untuk menghadiri pesta. Sebagai orang India, ibu bapanya melarangnya memakai baju yang mendedahkan bahagian bawah lehernya. Ibunya berpendapat bahawa wanita yang memakai seksi akan menarik perhatian lelaki untuk merogol. Kavita menjelaskan bahawa penyebab rogol bukan kerana jenis pakaian, tapi ia adalah nafsu lelaki. Dia mengemukakan isu Nirbhaya, sebuah berita tentang seorang gadis Muslim yang dirogol di sebuah kuil di India, walaupun dia memakai pakaian tradisional. Ibunya menyatakan bahawa lelaki boleh mendedahkan tubuh mereka tetapi wanita tidak boleh. Dalam kisah berikutnya adalah mengenai J, seorang transgender yang beralih dari wanita ke lelaki. Dia menghubungi ayahnya setelah 2 tahun kerana dia merinduinya, tetapi ayahnya tidak menerimanya. Di kebanyakan keluarga, ibu bapa tidak suka anak-anak mereka menjadi lesbian, gay, transgender dan bisexual, iaitu LGBT, kerana mereka hanya mempunyai pendapat bahawa hanya lelaki atau perempuan yang diterima sebagai jantina. Kebanyakan anak-anak mereka daripada komuniti LGBT ditolak oleh keluarga mereka kerana mereka tidak boleh menerima perbezaan mereka. Ini menunjukkan bahawa dalam setiap bangsa, ketidakadilan gender wujud dalam masyarakat di Malaysia. Dari segi teknik sinematografi pula, kita menggunakan lighting high key tapi tidak terlalu high, menggunakan lighting yang natural. Kerana kita tak bukan membuat filem yang action yang terlampau memerlukan lighting high key yang terlampau, dan juga tidak menggunakan low key kerana bukannya filem seram. Style sinematik yang kita gunakan adalah klasik Hollywood cinema, di mana menggunakan pelbagai shot, di mana ada close up, mid shot dan close up semula dan sebagainya lah, yang membolehkan video itu diedit, filem itu diedit supaya disunting supaya membawa naratif yang lebih dipahami oleh masyarakat lah. Penggunaan tekad digunakan dalam segi teknik syutingan ataupun cross cutting digunakan kerana untuk menunjukkan kejadian yang sama berlaku pada waktu yang sama, kejadian berbeza berlaku pada waktu yang sama, ditunjukkan melalui babak demi babak dan susunan yang teratur lah. Ini bagi membolehkan penonton memahami apa yang berlaku, cerita yang berbeza yang berlaku pada suatu masa itu. Kemudiannya dissolve digunakan, teknik dissolve dan syutingan dissolve digunakan untuk menunjukkan perlompatan waktu daripada bersenam ke cakap telefon dan sebagainya lah, ke duduk dan sebagainya. Mungkin 5 minit sebelum tu ada kejadian ditunjukkan, dan 5 minit selepas kejadian tu ditunjukkan kejadian lain tu dalam babak yang ditunjukkan itulah. Salam sejahtera, nama saya Yelena Zuwei dan sekarang saya akan membentangkan elemen bunyi yang telah digunakan dalam filem kumpulan kami. Bunyi adalah satu elemen penting dalam sesebuah filem. Bunyi memainkan peranan untuk menerangkan cerita, iaitu storytelling, dan menyokong cerita, story supporting. Terdapat 3 jenis bunyi telah digunakan dan dipersembahkan melalui filem kami, iaitu percakapan, speech, music, dan kesan bunyi, sound effect. Percakapan dalam filem ini termaksudlah dialog, monolog dan voice over. Penggunaan percakapan adalah digunakan untuk membina naratif dan cerita. Dialog dalam video pendek kumpulan kami memainkan peranan yang paling penting. Dialog semasa seseorang bercakap dalam telefon, dialog antara adik-beradik, ataupun dialog antara anak dengan ibu bapa. Ideologi ketidaksamaan gender telah dipersembahkan melalui dialog dan percakapan watak dalam video dan dialog antara mereka. Konflik yang berlaku dalam keluarga masing-masing dipersembahkan melalui pergaduhan antara
anak dengan ibu bapa ataupun antara adik-beradik. Melalui pergaduhan mereka, kami dapat mengetahui luar hati sebenar mereka dan mengetahui idea ketidaksamaan gender yang telah berakar dalam keluarga, biarpun dalam keluarga yang berbagai bangsa. Dalam akhir video yang memaparkan dialog dan monolog dengan bercakap perkataan yang berat juga adalah satu elemen yang mendorong cerita ini ke arah klimaks. Selain itu, muzik yang digunakan dalam filem ini adalah untuk menyokong cerita dengan memberikan perasaan sedih dan kecewa. Muzik piano yang dimainkan pada akhir video semakin tinggi dan perkataan-perkataan yang semakin berat dari ibu bapa ataupun dari abang adalah untuk meningkatkan perasaan kecewa sehingga video ditamatkan. Bukan itu sahaja, kesan bunyi iaitu sound effect juga adalah satu elemen bunyi yang menyokongkan kelancaran cerita. Pada mula video, telefon berbunyi dan juga suara-suara dari persekitaran di sekeliling direkodkan supaya penonton dapat mengalami persekitaran yang sama dengan watak. Hal ini kerana ruang dalam filem ini sentiasa ditukar dan bunyi dari persekitaran sekeliling adalah satu elemen yang membolehkan dan mempercepatkan penonton untuk menyesuaikan diri dengan ruang yang baharu dalam filem ini. Filem pendek ini memaparkan tema gender inequality menerusi 5 keluarga yang berbeza kaum. Mise-en-scene yang akan dibentangkan merangkumi kelima-lima keluarga tersebut. Tanpa buang masa, untuk keluarga yang pertama iaitu keluarga kaum Cina, setting adalah di dalam rumah, di ruang tamu. Props yang digunakan adalah buku, telefon, pen, kerusi dan televisyen. Jenis lighting yang digunakan adalah natural lighting dan soft lighting. Pakaian yang dipakai oleh kedua-dua watak adalah baju basahan ataupun baju harian. Komposisi kameranya pula merangkumi 2 shot, over the shoulder shot, medium close-up dan juga close-up shot. Seterusnya keluarga kedua iaitu keluarga kaum Melayu. Setting adalah di sebuah taman rekreasi. Terdapat satu prop sahaja yang digunakan iaitu telefon bimbit. Lighting pula adalah jenis natural lighting, soft lighting dan juga high key lighting. Watak menggayakan baju senaman. Ekspresi muka yang dipaparkan oleh watak tersebut adalah gembira atau terhibur dan kemudiannya gusar. Komposisi kamera yang diterapkan adalah full shot, medium shot, close-up dan juga extreme close-up shot. Beransur ke keluarga yang ketiga. Setting adalah di dalam rumah. Prop yang digunakan hanyalah telefon bimbit. Nampak gayanya Melayu gemar untuk menggunakan satu prop sahaja. Lighting adalah jenis soft lighting dan low key lighting. Watak memakai baju basahan. Ekspresi muka yang ditunjukkan adalah berang, sangat-sangat berang. Manakala komposisi kamera ialah jenis close-up dan medium shot. Seterusnya, keluarga kaum India. Setting adalah di dalam rumah, iaitu di ruang tamu. Props yang digunakan oleh watak-watak dalam babak yang berkaitan adalah telefon bimbit, kunci kereta, majalah, sofa. Lighting adalah jenis natural lighting. Pakaian yang diperagakan oleh watak adalah dress lengan panjang dan baju harian. Ekspresi muka yang ditunjukkan watak anak adalah gembira dan kemudiannya bingung, manakala watak ibu bapa pula menunjukkan ekspresi marah. Komposisi kamera yang digunakan adalah 2 shot dan juga medium shot. Akhir sekali, keluarga yang kelima. Setting adalah bertempat di ruangan parkir kereta. Props yang diguna pakai, telefon bimbit, kunci kereta dan juga kereta. Lighting pula jenis natural lighting, soft lighting dan ambient lighting. Watak dilihat memakai baju kerja. Ekspresi muka yang ditunjukkan oleh watak adalah gembira dan kemudiannya bertukar menjadi sedih. Komposisi kamera pula adalah medium shot, medium close-up, extreme close-up dan juga full shot.
Secara kesimpulannya, kesemua elemen-elemen yang dibentangkan merangkumi aspek dari persekitaran yang berlainan yang menunjukkan tema filem ini, iaitu gender dan inequality. Sekian, terima kasih.